start. So, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, terima kasih sebab sudi join kita punya sesi pada malam ni. Saya minta maaf sebab ambil masa anda bertiga waktu malam. Sebab tu siang kita bertiga, kita berempat ada komitmen masing-masing kan. Okay, so tak apa. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah macam saya cakap tadi. Terima kasih sebab sudi. Okay, flow dia malam ni kita akan buat satu aktiviti lah. Aktiviti tu nama dia sinking boat situation ataupun dalam bahasa Melayu situasi bot karam. So flow dia kita akan perkenalkan diri kita terlebih dahulu dan selepas tu saya akan mulakan dengan aktiviti kita and then saya akan bagi sedikit 8 soalan untuk anda bertiga jawab lah. Okay, tu je. So tapi sebelum kita mulakan sesi ni, saya nak ingatkan bahawa sepanjang konten sesi ni akan saya rahsiakan dan saya harap apa jua yang kita bincangkan malam ni tak akan disebarkan lah. Okay. So pertama sekali saya Nurul Ainazia binti Ahmad Syukri, boleh panggil saya Ain. Okay, saya berumur 22 tahun. Dan malam ni saya merupakan facilitator lah untuk sesi kita pada malam ni. So saya nak tahu juga diri klien saya malam ni, boleh tak kenalkan diri? Siapa-siapa je nak mulakan dulu boleh? Ana ke? Bawah ke? Kita nama, umur dan sekarang buat apa? Assalamualaikum, saya Ana Alisha. Sekarang ni saya bekerja sebagai sale interior designer. Okay. Saya berumur 22 tahun. Itu je. Okay, terima kasih Ana. Seterusnya Najwa ke ataupun Izzati? Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa binti Ismail. Saya berumur 22 tahun dan sekarang saya full time student. Dan saya mengambil course building survey di UiTM Sri Iskandar. Terima kasih. Okay. Sama. Okay. Terima kasih Najwa. Okay. Yang terakhir Izzati. Assalamualaikum. Saya Nur Izzati binti Yaakob, boleh panggil Izzati. Saya berumur 22 tahun dan sekarang masih belajar di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Dan sekarang tengah cuti SEM. Okay. So, terima kasih Izzati, Najwa dan Ana untuk sesi perkenalan diri. Terima kasih. Okay, seterusnya saya akan terus pergi ke aktiviti kita. Macam setakat tadi, aktiviti ni nama dia sinking boat situation ataupun dalam bahasa Melayu situasi bot karam. Flow dia, saya akan ceritakan satu sesi ni secara lengkap, satu situasi tu secara lengkap. Selepas saya ceritakan situasi tersebut, saya akan bagi 8 soalan untuk anda bertiga jawab. Okay, contoh saya bagi soalan pertama, and then kita akan round table, sama ada Ana dulu ke Izzati dulu ke ataupun Najwa dulu jawab. So selepas ketiga-tiga anda jawab soalan pertama tersebut, baru kita akan pergi ke soalan yang kedua. Tapi jangan risau, ke-8 soalan ni berdasarkan situasi yang saya ceritakan sebelum tu. Okay? So kalau dah bersedia, saya mulakan ya. Okay. Okay, boleh silakan. So terima kasih. So situasi dia mula macam ni. Okay. Pada satu malam yang gelap, okay, waktu tengah malam, ada 7 orang yang sedang naik sampan ataupun perahu lah dekat tengah-tengah laut. Okay. So waktu diorang dekat atas sampan tu ada seekor shark yang besar, jerung yang besar, nampak macam duduk dekat bawah boat tu. Okay. So obviously memang ketujuh mereka sangat nervous lah. Siapa je tak nervous kalau tengok shark kan. Kita pun nervous kalau nampak shark. Okay, so dengan rasa takut tu, ketujuh orang ni tengah fikir macam mana nak selamatkan diri daripada shark tu. So waktu tu ketujuh mereka tengah fikir apa je solution atau apa je pilihan yang mereka ada untuk selamatkan diri. So antara salah satu solution ataupun pilihan yang mereka terfikirkan waktu tu adalah mereka bertiga, sama ada mereka bertiga akan stick together, maksudnya bersama-sama untuk fight dengan shark tu. Itu adalah pilihan pertama, okay. Keyword dia adalah stick together.
untuk lawan dengan shark tu. Okay, maksudnya kat sini bila stick together, maksudnya dalam fikiran mereka, kalau mereka stick together, ketujuh-tujuh mereka akan ada peluang yang sama rata. Maksudnya peluang yang sama rata kat situ kalau mati bersama-sama. Kalau survive akan survive bersama-sama. Okey, itu pilihan yang pertama. Kalau pilihan kedua, mereka terfikirkan kalau mereka berpecah. Kalau berpecah, seorang akan selamatkan diri dia, seorang lagi mungkin akan lawan dengan shark tu. Okey? So, tapi kesannya kalau berpecah akan ada orang yang boleh survive, akan ada orang yang tak boleh survive. Maksudnya peluang untuk hidup ataupun peluang untuk mati tu tak sama rata lah. Akan ada orang hidup, akan ada orang yang mati. Okay, itu pilihan yang kedua. Okay, so itu je situasi dia. Situasi tu sangat simple. Okay, faham tak? Atau tak faham ke? Boleh, kalau tak faham, saya boleh ulang situasi tu lagi. Faham? Faham. Okay, terima kasih. Okay, Faham. terima kasih. Alright, okay. So, kita akan pergi ke soalan yang pertama. Okay, soalan pertama saya, kalau anda ada dalam situasi tersebut, apakah alternatif ataupun apakah pilihan yang anda akan pilih? Okay. Sama ada dengan pilihan yang pertama ataupun pilihan yang kedua. Bolehkah siapa-siapa nak mulakan dulu? Saya pilihan kedua. Pilihan kedua, untuk berpecah. Maksudnya mungkin kalau Ana pilihan yang kedua tu Ana rasa kalau peluang untuk hidup ataupun mati tu tak sama rata, tak apa ke? Maksudnya mungkin Ana akan survive ataupun mungkin Ana akan tak boleh survive, tak apa. Sekarang ni bagi saya pendapat saya bergantung pada diri. Kiranya saya tak, kalau saya boleh buat itulah yang saya boleh buat. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak percaya sangat kepada orang yang boleh bawa kita. Kalau lagi satu, kalau orang kita terlampau percaya orang, kita pula yang ditikam. So maybe kita ada dua pilihan, sama ada kita duduk dalam grup yang boleh survive atau tak survive. Jadi saya pilih untuk jadi survive. Okay, faham. Okay, terima kasih Ana. Okay, Ana pilih pilihan yang kedua. So macam mana pula dengan Najwa dengan Izzati? Oh, bagi bagi pendapat saya akan memilih pilihan yang pertama. Sebab kerjasama dalam satu grup, dia akan lagi memudahkan semua perjalanan. Sebab tu kita wujudkan kerjasama dalam satu grup. Ya, itu. Okay, betul. Saya pun setuju dengan Najwa. So Najwa pilih pilihan pertama iaitu untuk stick together dengan dalam satu team tu. Betul? Ya, betul. Sebab dalam situasi yang mengerikan, kita akan cuba untuk selamatkan diri kita, tapi untuk melihat orang yang sekeliling pun penting. Ya, itu je. Terima kasih. Terima kasih Najwa. Okay. So yang terakhir Izzati, macam mana pula? Okay, kalau saya kan, Ana pilih pilihan kedua, Najwa pilih pilihan pertama. Saya pilih kedua-duanya. Sebab saya ikut situasi bersama siapa saya ada masa tu. Kalau situasi pertama tu, kalau bersama orang yang saya sayang ataupun orang yang saya percayai, saya akan stick bersama. Saya akan bersama-sama mereka. Kalau bersama macam sebelum tu kita buat perbincangan dulu. Apa-apa pun kita bincang dulu apa keputusan kita akan buat. Kalau macam bila masa berbincang tu, bila ada antara tiga tu kan, bila ada salah seorang yang macam tak bersependapat, so rasanya berpecah lebih baik. Itulah pendapat saya, pandangan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Zati. So dia punya jawapan dia depending on dengan siapa dia ada waktu tu. Okay, terima kasih. Okay, kita pergi ke soalan kedua. Soalan kedua, apakah, yang tadi tu alternatif untuk diri sendiri. Tapi soalan kedua saya, apakah alternatif yang anda akan pilih untuk companion anda, peneman anda ataupun groupmate anda untuk buat? Okay, faham tak? Yang tadi tu alternatif untuk diri sendiri. Yang kedua alternatif untuk yang anda akan suggestkan kepada anda punya companion ataupun peneman untuk pilih.
sama ada anda nak dia ikut pilihan anda ataupun anda macam okey tak kisah. Awak nak ikut pilihan pertama pun tak apa, nak ikut pilihan saya pun tak apa. Kalau bagi saya, ikut pilihan dia. Bagi saya, macam ikutlah dia. Sama ada nak stick dengan pilihan saya atau dia nak ada another opinion pun boleh. Okey. Anda tak kisah. Okey. So, terima kasih. Najwa pula. Kalau saya mungkin kita akan tanya pendapat dia dahulu. Adakah dia akan mengikut kita ataupun mengikut pendapat dia, sebab setengah orang dia tak boleh berfikir dalam waktu yang singkat untuk membuat keputusan. Jadi kita dapat membantu dia memberi pilihan dan itu ditentukan oleh dia nak pilih antara pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Okey. Faham? Okey. Terima kasih Najwa. Izzati? Kalau macam saya bersependapat dengan Najwa. Macam Najwa. Sebab setengah orang bila dalam situasi panic attack kan. Sebab macam dalam bahaya kan. Dia macam tak boleh berfikir lah apa yang dia akan buat situasi apa yang dia akan buat. Yang macam apa tindakan dia akan buat. So macam sebelum tu, macam kita berbincang dulu. Apa pun berbincang dulu. Kira macam tanya pendapat antara satu sama lain. Kalau macam kalau pendapat ada yang kata nak stay sama, kita stay. Kalau subjek pecah tu, berpecah. Macam tu lah. Okey, faham. Terima kasih. Tapi saya nak ingatkan kalau Najwa ataupun Ana ataupun Izzati nak buka kamera, boleh je. Kiranya kita boleh interact lagi close lah. Okey? Soalan, okey, terima kasih untuk jawapan ketiga-tiganya. Jawapan anda bertiga tak ada yang salah dan tak ada yang betul. Pendapat masing-masing adalah betul lah, sebab itu adalah pendapat apa yang anda rasa dan apa yang anda fikirkan betul. Jadinya saya macam ingatkan bahawa setiap jawapan yang anda beri tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Okay. So kita pergi ke soalan nombor 3. Soalan ketiga, kalau anda berada dalam situasi yang saya ceritakan tadi, anda nak orang yang macam mana untuk ada waktu tu? Faham tak? Kalau anda ada dalam situasi tu, orang yang macam mana anda rasa anda perlu, anda nak dia ada sekali waktu tu? Ciri-ciri orang tu bagaimana yang patut ada dengan anda? First sekali, dia tak mudah panik. Pandai buat keputusan. Bijak menguruskan masalah. Buat masa sekarang, itu ya yang saya fikir. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, so Najwa kena buat kamera sambil cakap boleh je? Boleh. Okey. Kalau bagi pendapat saya akan memilih orang yang dia cepat berfikir tindakan apa yang dia buat, maksudnya efek daripada tindakan yang dia buat. Lepas tu orang yang berani ambil risiko. Maksudnya tak semestinya keputusan yang kita buat tu akan keputusan yang baik ataupun yang buruk. Jadi dia berani ambil risiko. Dan seorang yang akan menerima apa saja keputusan selepas daripada result dia lah. Macam tu. Itu je. Terima kasih. Okay. Terima kasih Najwa. Okay, Izzati, macam mana pula? Kalau saya kan berada di situasi tu, saya nak macam orang yang boleh bersama-sama bantu untuk selesaikan masalah tu. Lepas tu bukannya yang jenis nak menang dekat dia. Walaupun ya kita bersama, kita macam contoh kan I cakap 3 orang kan. Kita 3 orang bersama. Bukan masa tu bukan untuk gaduh, tapi kita kena fikir macam mana cara jalan penyelesaian untuk selamat bersama-sama. Itu je kot. Okay, faham. Terima kasih Izzati. Okay, soalan yang keempat, what should the goals of the group be? Apakah goals ataupun apakah matlamat bagi pendapat anda semua, apakah sepatutnya yang menjadi matlamat group yang saya ceritakan tadi? Matlamat. Diorang untuk survive, untuk sampai ke tempat yang paling selamat. Okay, betul. Saya setuju dengan Ana. Najwa?
saya setuju dengan Ana tapi saya akan tambah sedikit. Matlamat dia selamat daripada jeruan tu dan dia sampai dengan selamat juga ke tempat yang dituju. Sebab kalau dia sampai dengan tak selamat pun sia-sia saja apa yang dia usahakan. Okay, Okay. Please. betul. Okay. Terima kasih Najwa. Izati? Kalau Izzati sendiri, Matlamat Izzati, macam cari jalan penyelesaian untuk selamatkan diri. Memang apa ini sebab lagi satu sama-sama ada untuk macam mana cakap dia macam lebih kurang macam apa-apa pun terjadi kena sama-sama. Kira macam Okay. macam tu lah. Okay, faham. Okay, so matlamat besar dia ketiga-tiganya jawab untuk selamatkan dirilah, untuk selamat daripada jerum tu. Okay, saya faham. Okay, soalan kelima. Okay, kita dah ke soalan kelima. Soalan kelima, okay, how should leadership be managed? Kalau, okay, bagi pendapat anda bertiga, kalau dalam situasi yang sebegitu, apakah ciri kepimpinan yang sepatutnya ada, yang sepatutnya dizahirkan ataupun diuruskan pada ketika itu? Ciri-ciri kepimpinan yang sebagaimana anda rasa perlu ada pada ketika tersebut. Sama ada ciri kepimpinan tu yang seorang yang tegas ke ataupun ciri macam mana anda rasa? Dan orang yang sebagai pemimpin tu dia patutnya apa yang dia patut uruskan, apa yang patut dia lakukan? Kalau bagi pendapat saya, dia perlu seorang yang open minded lah. Dia perlu nak fikir lebih luas apa yang dia akan buat lepas tu. Kalau bagi saya, dia kena fikirkan kalau untuk leader mesti dia ada bawah dia. So dia perlu fikirkan untuk diri dia dan untuk diri orang bawah dia. Macam mana nak kontrol orang bawah dia to be listen dengan dia. Okay. Faham? Okay, terima kasih Ana. Okay, Najwa ataupun Izzati? Okay, untuk pendapat saya, untuk menjadi seorang ketua ni sangatlah susah. Jadi seorang ketua dia perlu arrange betul-betul position untuk setiap orang. Untuk kita kan nak selamat kan, kita kena position tu kena yang tepat. Dan dia perlulah seorang, dia tak perlu terlalu tegas. Tapi dia perlu memahami situasi dia punya orang-orang bawahan dia. Macam tu. Okay, faham. Okay. Terima kasih. Okay, kalau jawapan Ana perlu open minded. Kalau Najwa pula perlu seorang yang memahami. So jawapan Izzati? Kalau saya, pemimpin tu mestilah berani mengambil risiko. Kalau walaupun apa keadaan, jeron tu akan buat, dia kena berani ambil risiko untuk tanggungjawab untuk keselamatan yang lain. Lepas tu satu lagi, dia kena tenang. Tenang waktu hadapi masalah tu. Dia tak boleh panik. Sebab orang yang panik ni buat masalah selalunya buat masalah. Dia fikirkan jalan penyelesaian ni macam tergopoh-gapoh. Gitu. Faham. Okay, so jawapan Ana perlu seorang yang open-minded. Jawapan Najwa perlu seorang yang memahami, dan jawapan Izzati perlu seorang yang berani ambil risiko, dan seorang yang tenang. Okay, terima kasih. Okay, soalan yang ke-6. Okay, who should have the most power in making decisions? Bagi pendapat anda bertiga, siapakah orang yang sepatutnya ada kuasa yang paling besar ataupun ada kuasa lah yang paling besar dalam buat keputusan? Sama ada orang tu berjawatan yang tinggi ke, di atas ke, ataupun orang yang di bawah ke, ataupun bagi pendapat anda, siapa orang yang patut ada kuasa yang paling besar untuk buat keputusan? For me, ketua lah yang memainkan peranan yang penting, but the leaders kena dengar yang bawah-bawah juga. Sometimes yang bawah ni opinion diorang lagi better daripada the leader. So that's why the leader have to kena ada sifat open-minded, dengar sama orang-orang bawahan dia. Betul. Okay. Terima kasih Ana. Okay, so Najwa? Bagi pendapat saya, pendapat yang perlu kita dengar daripada orang yang berani bercakap.
Sebab kalau orang tu tak ada sifat keberanian dekat dalam diri dia, macam mana dia nak sampaikan dan macam mana dia nak menyelesaikan sesuatu masalah kalau dia pendam saja. Dia tak berani mengeluarkan apa idea yang ada. Mungkin idea dia kita boleh pakai. Macam tu. Okay. Faham? Terima kasih Najwa. Izzati? Kalau saya, masing-masing dia sendiri. Kira setiap orang tu dia bertanggungjawab atas diri dia dan diri orang sekeliling dia. Macam itulah. Okay. So jawapan Ana kita perlu dengar kepada leader tapi at the same time kena ambil ataupun cakna juga dengan pendapat daripada orang bawahan. Kalau jawapan Najwa kita perlu dengar pendapat ataupun keputusan daripada orang yang berani. Kalau jawapan Izzati kita bertanggungjawab ke atas keputusan yang kita buat. Okay, betul? Okay. Soalan yang ke-7, yang kedua terakhir. Apakah bagi pendapat anda bertiga juga, apakah prosedur untuk membuat keputusan yang patut kita guna, yang patut kita ikut? Seulang, apakah prosedur dalam membuat keputusan yang patut kita ikut, yang patut kita gunakan? Prosedur yang macam mana yang anda rasa, oh kita patut ikut prosedur untuk buat keputusan yang macam ni. Kalau kita ada buat keputusan, kita perlu buat macam ni dulu, macam ni. So, bagi pendapat anda macam mana? Bagi saya bila dah buat satu keputusan untuk menyelesaikan masalah tu. Sekejap, macam mana soalan dia tadi? Boleh ulang? Okey. Bagi pendapat anda, prosedur untuk membuat keputusan yang macam mana perlu kita gunakan, yang perlu kita ikut, prosedur yang terlalu yang mengikut flow ke, prosedur yang macam mana anda rasa? Okey, bagi saya untuk membuatkan satu keputusan tu kita kena kumpulkan semua maklumat. I mean apa pro, apa con dia. So bila dah buat tu apa effect dia after that. Itu bagi saya lah. Lepas tu sama ada jadi atau tak, we have to take plan B. Kita kena ada backup plan. Itu bagi pendapat saya. Okay. Plan B, backup plan. Okay. Saya suka. Okay, Najwa? Bagi pendapat saya untuk membuat satu keputusan, kita kena tahu masalah dia dulu. Lepas kita tahu masalah dia, kita tahu cara kita nak menyelesaikannya. Maksudnya mungkin cara nak menyelesaikannya kita ada beberapa cara yang kita boleh pakai. Mungkin cara A tak kena, kita boleh tukar cara B. Dan kita kena tahu kesan daripada cara kita penyelesaian tu. Macam tu je. Okay, terima kasih Najwa. Izzati? Kalau saya setuju dengan Ana dengan Najwa. Tapi sebelum tu, apa-apa pun kena bermesyuarat, berbincang. Sebab dalam Islam pun, Nabi sebelum apa-apa, Nabi akan bermusyawarah, berbincang dulu. Apabila kita berbincang tu, baru kita buat step-step yang Ana dengan Najwa cadangkan tu. Itu pendapat saya lah. Sebab berbincang tu apa-apa penting untuk mendapat kata sepakat. Itulah. Faham? Okay. Terima kasih Izzati, Ana dan Najwa. So kita dah pergi ke soalan yang ke-8 iaitu soalan yang terakhir, last question. So soalan ke-8, how should conflicts be managed? Macam mana bagi pendapat anda, macam mana konflik ataupun isu ataupun masalah patut diselesaikan ataupun patut diuruskan? Diuruskan yang macam mana? Boleh jelaskan Maksudnya, lagi soalan tu? Kalau kita ada satu masalah, kalau kita ada satu konflik ataupun isu, tak kira lah sama ada dengan kawan-kawan ke ataupun dalam situasi yang berat ke, anda rasa macam mana anda patut uruskan konflik tu? Sama ada patut pendam ke, buat tak tahu ke, biar konflik tu diselesaikan sendiri ataupun biarkan orang lain selesai ke, ataupun anda patut confront dengan masalah tu ke, anda patut confront dengan orang yang anda ada isu ke. Macam mana bagi pendapat anda nak selesaikan isu ataupun konflik yang ada waktu tu? Bagi saya, disebabkan dah banyak terjadi, kebanyakan budaya kita sebenarnya banyak yang memendam. Tapi disebabkan satu konflik tu boleh selesai if you luahkan
if you luahkan apa yang jadi, or you have your own opinion, you have to bercakap. Bercakap. Itu maksud saya. So jawapan Ana pilih untuk confront, Ana pilih untuk selesaikan dengan luahkan masalah tu dengan kepada orang yang sepatutnya. Betul Ana? Ya, betul. Okay. So Najwa pula macam mana? Kalau bagi pendapat saya, kalau saya ada masalah dan macam mana kita nak menyelesaikannya, pertama sekali kita kena perlu berjumpa dengan orang yang kita ada masalah tu sendiri. Maksudnya mungkin kita tak tahu salah kita dekat mana, salah orang tu dekat mana kan. Kita nampak salah orang tapi kita tak nampak salah kita. Jadi kita perlu berbincang dulu dengan orang tu. Mungkin tak semua orang perlu tahu, kita berbincang empat mata je dengan orang tu dulu. Mungkin masalah tu akan selesai dengan sendirinya. Dan tapi untuk pergi ke menyelesaikan masalah, kita kena pastikan diri kita tenang dahulu. Sebab kalau kita berbincang dalam perasaan yang marah, semua masalah takkan selesai dengan dalam penyelesaian yang baik. Itu pada pendapat saya. So keywordnya adalah tenang Okay. So Izati? Kalau saya, situasi saya sendiri, saya lebih memilih untuk bercerita dekat orang yang percaya dan kita minta pendapat dia. Minta pendapat orang tu. Macam mana kita nak sebab kadang-kadang kita bila ada konflik dengan orang tu, kita akan rasa perasaan benci meluat dekat orang tu. So daripada kalau saya sendiri menghadap dia, kita akan macam bila kita rasa benci tu, kita akan nampak buruk dia. So dengan cara kita minta pendapat orang lain, macam mana kita nak hadap dia, macam mana kita nak minta pendapat lah untuk kita macam bagi pendapat untuk kita untuk macam mana kita nak hadap orang tu, sebab dari orang lain penerimaan dia, macam tu lah. So Izati pilih untuk minta pendapat daripada orang yang Izati percaya. Betul Izati? So terima kasih kepada Najwa, Ana dan Izati untuk sesi kita pada malam ni. Kita dah selesai pun jawab ke 88 soalan. Macam saya cakap tadi, saya suka mendengar kesemua jawapan anda. Bagi saya tak ada jawapan yang salah dan tak ada jawapan yang betul. Sebab itu adalah pendapat dan pendirian masing-masing. Itu cara berfikir kita masing-masing. Sebab the factnya adalah setiap manusia tu ada cara dia tersendiri dari cara dia berfikir, cara dia selesaikan masalah, kan? So and that what makes us humans unique in our own way. So sebelum kita tamatkan sesi ni, saya nak juga dengar feedback daripada Ana, Najwa dan juga Izati tentang sesi kita malam-malam ni. Sama ada Ana rasa macam happy ke dapat join sesi ni ataupun rasa macam buang masa ke, macam mana? Bagi pendapat saya sangat happy sebab kita boleh dengar pendapat daripada semua orang. Maksudnya tak semestinya pendapat kita betul. Jadi bila sesi ni diadakan, kita macam lebih open minded untuk tahu pendapat orang ni macam ni dan pendapat orang dia macam ni. Itu je. Daripada saya dah terima kasih sebab menjemput saya dalam sesi ni. Okay, terima kasih juga Najwa. Ana? Saya rasa happy sebab bagi peluang saya speak up my opinion. Sepatutnya sesi ni lebih banyak lagi untuk nak dengar opinion-opinion orang lain sama. So bagus buat. Okay, terima kasih Ana. InsyaAllah kalau ada masa kita akan buat lagi sesi ni. Okay, Izati? Okay, pertamanya terima kasih Ain sebab jemput saya dan yang lain untuk join sesi ni, beri pendapat kami. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang join dan Ain sebab sudi mendengar pendapat saya yang tak berapa tu. Dan tanpa kita sedar, dalam sesi ni juga kita ada dapat sedikit sebanyak ciri-ciri pemimpin yang diberi oleh Ana, Najwa dan
ada lagi lah macam-macam. Banyak yang saya dapat daripada sesi ni. Terima kasih. Okay, Next time terima kasih ada Izzati. lagi. Okay, insyaAllah. Okay, so terima kasih sekali lagi Ana, Najwa dan juga Izzati. Sebelum tamat, okay, so saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada peluang. Okay, so itu je lah. Okay, take care. Bye. Assalamualaikum. Salam, bye. Bye, stay safe semua. Ya, see you. Bye.